merintahkan Bani Israel, dia punya umat dia, untuk sembelih seekor lembu kan. Okay, sembelih seekor lembu. Itu je yang diminta oleh Nabi Musa AS. Tapi Bani Israel ni, umat dia adalah umat yang banyak cakadak ah. Dia banyak lah songeh-songeh dia. Lepas tu dia tanyalah, boleh je awal-awal kalau tak ditanya, ambil je lembu apa yang ada, yang senang, sembelih terus kan. Tapi mereka ni, diorang tanya, bertanya bukan untuk tahu sebenarnya jawapan, tapi bertanya untuk melengah-lengahkan kan, bermalas-malasan. Beza kan, ada jenis orang ni dia tanya ni, tanya detail untuk akhirnya bukan dia nak tahu ataupun dia nak buat, tapi sebenarnya dia tanya tu adalah semata-mata nak melengah-lengahkan, bermalas-malasan untuk buat perkara yang diminta tu kan. So ini sikap Bani Israel. Sehinggalah bila dah dapat jawapan apa yang sebenarnya lembu yang Nabi Musa AS nak tu, dia jadi lembu yang lebih susah untuk cari. So hampir-hampir sahaja mereka tidak menyembelih. So akhirnya mereka sembelih lah lembu tu pada ayat keberapa yang Allah cerita benda tu. Ayat yang ke-71 kan. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah. Habis daripada peristiwa tu guys, ada satu perkara yang berlaku. Buat juga perangai umat Nabi Musa AS. Iaitu apa yang berlaku? Terjadinya satu pembunuhan di kalangan Bani Israel, umat Nabi Musa AS tu. Dan semua orang saling tuduh menuduh siapa yang akhirnya bunuh mamat tu ataupun lelaki tu kan. So gaduh, Nabi Musa AS pun intervene, maksudnya campur tangan, dan akhirnya diminta untuk Bani Israel untuk ambil sebahagian daripada bahagian yang lembu yang diorang sembelih tu dan pukul dekat mayat yang mati tu kan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah mayat tu pun hidup. Cuba bayangkan benda mayat, kita tengok mayat, tak tahulah siapa pernah tengok kan jenazah ke mayat ke, yang dah memang dah terbujur kaku tu kan, tak bergerak, dah jadi mayat kan, dah mati, dan akhirnya tiba-tiba hidup kembali. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunjukkan depan mata mereka kan. Dan akhirnya bila dihidupkan kembali, dia bagi tahulah siapa yang sebenarnya bunuh. Tapi di sebalik diorang nampak benda yang dah mati, orang yang dah mati tiba-tiba bangun balik, dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian memberitahu perkara yang sebenar tentang siapa yang membunuh diri dia. Itu pun tak cukup besar tanda yang menyebabkan Bani Israel ini beriman kepada Nabi Musa AS. Mereka tetap lagi dalam keingkaran, tak nak ikut apa yang Nabi Musa AS sampaikan. Cuba bayangkan guys, Bani Israel ini kalau dalam surah Al-Baqarah banyak Allah cerita berkaitan dengan nikmat-nikmat yang mereka dapat, mukjizat-mukjizat yang diorang lihat kan. Kalau kita tahulah awal-awal ular jadi tongkat jadi ular, kemudian dia dapat tahu berkaitan dengan bagaimana lautan terbelah menjadi dua kan, sebesar-besar gunung, dan macam-macam lagi perkara mukjizat yang mereka nampak, tapi akhirnya benda tu tak menyebabkan mereka beriman. So ini yang kita nak belajar sebenarnya guys. Kita nak belajar daripada Bani Israel. Kenapa hari ini kita Bani Israel lah dulu. Kenapa Bani Israel walaupun ditunjukkan, kalau korang sendirian, abang tanya korang sendiri, kalau korang tengok apa yang Nabi Musa punya mukjizat, agak-agaknya korang jadi, kita ni akan jadi yang mana satu? Akan jadi orang yang terus beriman ataupun jadi antara orang-orang yang macam Bani Israel, dah tengok pelbagai mukjizat tapi still tak ikut Rasul, still bagi alasan malas dalam mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kan. Benda ni jadi satu perkara yang kita nak muhasabahkan lah. Sebab ramai antara kita cakap apa tau, kita cakap alangkah bestnya kalau kita hidup waktu zaman Rasulullah. Kan best kan kalau hidup zaman Rasulullah, kita boleh bersama dengan Nabi, kita boleh berjuang dengan Nabi, kita main dengan istilah-istilah itulah, kalau bestnya kalau kita hidup waktu zaman Nabi kan. Tapi sebenarnya betul ke kita akan bersama dengan Nabi waktu, kalaulah kita hidup waktu zaman Nabi, ataupun sebenarnya kita akan jadi antara geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab yang menentang Nabi. So ada satu perkara yang kita boleh belajar daripada Israel ni kan, iaitu sejauh mana pun kebesaran yang Allah tunjukkan kepada kita, hidayah yang Allah nak bagi kepada kita, tapi kalau kita sendiri yang tak bersedia, dan ada something yang berlaku dalam diri kita yang menyebabkan kita akhirnya tak terbuka dengan petunjuk ataupun hidayah Allah, setelah tunjuklah laut terbelah ke, tongkat jadi ular ke, gunung diangkat ke, orang mati tiba-tiba hidup balik ke, dia tetap tak akan beriman. Macam kita dalam kes kita hari ni kan,
Kita selalu bagi tahu, oh tak apalah, nantilah tunggu. Mungkin aku tak dapat hidayah lagi. Mungkin aku kena pergi umrah dulu baru aku dapat hidayah. Mungkin kena tengok benda yang besar-besar, ada mukjizat depan mata kita kan. Nampak apa dekat langit tu ada nama Allah ke baru aku nak beriman. Nak nampakkan benda-benda yang besar-besar ni kan, barulah aku nak beriman. Tapi sebenarnya apa yang ada dekat sekeliling kita ni dah cukup banyak untuk menyebabkan kita beriman. Tapi persoalan ni kenapa kita masih lagi mungkin susah nak ikuti perintah Allah. Kenapa kita masih lagi senang nak buat dosa. Kenapa kita masih lagi rasa macam best nak buat maksiat. Rasa best nak buat dosa ni kan. Kenapa? Sedangkan semua perkara tanda-tanda kuasaan Allah ada je sekeliling kita kan. Sama ada itu dekat alam sana, dekat dalam ayat Quran yang kita selalu baca. Mana-manalah kita pergi, kita akan sentiasa ada je peringatan-peringatan Allah tu. Tapi kita masih lagi dalam keadaan yang tak rasa macam tak terpandu. Kita rasa lagi senang nak buat dosa dan kita rasa macam susah nak buat benda baik ni kan. Susah nak solat. Kita rasa macam berat nak baca Quran. Berat nak join YQC mungkin. Tapi kalau korang kira macam hebat lah kalau dapat join ni kan. The point is, apa sebabnya agak-agak benda ni boleh berlaku dalam diri kita? Kenapa kita rasa senang untuk kita buat maksiat? Kita rasa tertarik untuk kita buat dosa dan kita rasa malas, kita rasa berat dengan kebaikan ataupun kita nak ikut perintah Allah. Sebab apa? Korang boleh share apa pandangan korang? Apa antara faktor yang menyebabkan perkara ni boleh berlaku? Jadi Fazul? Saya rasa antara faktor ni ramai orang ni dia anggap mati tu lama lagi. Sebab kalau kalau kita nampak ni sekarang dan bila-bila lah sepanjang masa zaman ni orang yang majoriti yang mati ni mesti tua. Jadi dia orang tak nampak. Ada juga orang yang mati sebabkan benda ni. Dia orang nampak mati tu tua. Sebab tu rasa dia orang dah selesa. Bila selesa, boleh lah buat kerja apa kan. Orang kata you only live once. Lepas tu boleh lah buat apa. Okay, very nice. Terima kasih Ozul. Satu faktor kan. Kita tak rasa macam kematian tu dekat dengan diri kita. Kita rasa jauh lagi. Kita rasa macam, yelah YOLO kot. So bagilah pas dulu. Nanti terlepas nak buat semua hiburan-hiburan. Nanti tua nanti tak dapat dah rasa kan. Okay, itu satu faktor kan. Dan itu mungkin kita boleh bincang pada bab-bab lain. Alright, thank you Fazal. Ada lagi nak share pandangan? Agak-agaknya kenapa hari ni kita tak payah cakap orang lain tau. Kita cakap diri kita. Saya ni kan. Kenapa agak-agaknya saya rasa susah sangat nak buat solat, rasa berat sangat nak baca Quran, rasa berat sangat bila Allah perintah kita untuk jauhi satu perkara, tapi kita tahu benda tu kan. Kita sebenarnya bukan kita tak tahu benda ni salah, benda ni betul kan, mana yang perlu aku dahulukan, mana satu yang kita perlu tinggalkan. Kita tahu semua tu. Tapi kenapa kita rasa macam berat sangat nak buat lagi tu kan. Kita rasa macam payahlah. And pada masa yang sama, bukan kita rasa berat nak buat baik je tau. Kita rasa lebih tertarik untuk buat perkara-perkara yang Allah larang, perkara-perkara yang harus, makruh, benda yang melalaikan kita. Kita jadi attracted, kita jadi lagi best nak buat benda tu. Agak-agaknya kenapa? Bagi pandangan korang dulu lah. Saya, apa yang korang sendiri rasa, pengalaman korang? Ada nak share lagi? Sila Fazul, dah buka mic lagi tu. Saya rasa diri saya hawa nafsu lah. Dan nafsu dia fitrah manusia. Betul? Nafsu ni fitrah manusia. Sebab nafsu ni dia benda yang baik lah. Macam nafsu ni macam orang kata kulu washrabu. Makanlah. Lepas tu kalau haus minumlah. Tapi yang menjadikan hawa nafsu tu benda yang bila kita makan lebih. Bila kita tidur
kita tidur Tidur selebihnya. Hmm. Itulah yang hawa nafsu yang kita enjoy. Allah bagi kita enjoy, tapi kita enjoy lebih. Bila enjoy lebih tu, kita tak fikir lah apa nak buat amal ibadat. Dan saya Masya Allah, Masya Allah. Seronok dengar. Jadi memang rasa memang dekat dengan jiwa tu. Maksudnya itulah pertarungan kita dengan nafsu kita lah kan. Itulah level mujahadah ataupun jihad yang pertama yang kita nak lawan lah dengan diri kita tu kan. Memang tak nafikan lah, benda ni satu perkara yang semua orang melalui struggle tu kan. Peperangan antara kita dengan nafsu kita. Nafsu ini fitrah macam Fazul sebut tadi, dia fitrah, semua akan ada. Tapi ada satu perkara yang ada dalam diri kita ni yang kalau perkara itu dia kuat menyebabkan kita boleh kawal nafsu kita. Dan kalau perkara itu tak kuat, benda tu lemah, benda itulah yang akan amplify, benda itulah akan yang menguatkan nafsu kita untuk kita akhirnya jadi hamba kepada nafsu. Faham ke? So nafsu tu fitrah. Tapi ada satu perkara, potensi, ada satu perkara yang dalam diri kita ini yang kalau perkara tu kuat, dia menyebabkan kita boleh kawal nafsu kita. Dia boleh bendung nafsu kita untuk melia. Okay? Kita tak boleh nak hapuskan nafsu kita. Pertarungan kita dengan nafsu ni sentiasa akan berbolak-balik. Tapi kita nak kena kenal pasti apa yang Allah anugerahkan dalam diri kita ini yang menyebabkan aku boleh kuat dengan nafsu. Dan apa yang menyebabkan kalau aku tak jaga benda ni, menyebabkan nafsu ni dia akan menguasai diri kita dan kita jadi hamba nafsu lah. Sebab tu jangan heran, dalam Quran pun Allah ada cerita tau. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernah tak kau tengok, Allah cakap, pernah tak kau tengok orang-orang yang menjadikan nafsu ni sebagai Tuhan? Dalam erti kata, apa yang nafsu nak, kita buat. Apa yang nafsu buat, kita ikut, kita akur. Nafsu tu jadi Tuhan, bukan lagi Allah. Bila Allah minta kita buat, kita rasa macam nafsu aku lebih kena utamakan, lebih kena ikut, lebih best kalau kita nak buat. Apa yang Allah minta, benda yang bosan, benda yang membebankan. So ini yang jadi pembincangan kita hari ni sebenarnya. Pembincangan berkaitan dengan nafsu, bagaimana kita nak sekat, macam mana kita nak kawal diri kita, macam mana kita nak nampakkan benda yang kat luar tu adalah perkara yang, benda yang baik itu adalah benda yang baik, dan benda yang buruk, benda yang menjejaskan kita, yang merosakkan kita adalah benda yang buruk. Nak membezakan baik dan buruk tu. So sebenarnya dia adalah perbincangan berkaitan dengan hati. Okay, hati itulah yang kita ada bincang minggu lepas tu kan. Nabi SAW dia berpesan kan. Jom kita tengok hadis tu sama-sama. Siapa ingat hadis dia? Apa hadis dia minggu lepas? Ini hadisnya. Okay. Siapa boleh bacakan Arab dia? Ada volunteer? Boleh tak? Siapa-siapa yang nak baca Arab dia? Jangan baca macam baca Quran tau. Tapi ni hadis. Bukan ayat Quran. Ni hadis. Korang pernah lalui tak? Pernah dengar tak hadis ni? Dia macam agak famous jugalah kan hadis ni kan. Okay. So Nabi SAW dia bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasada jasada kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ni ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh badan. Dan jika daging itu buruk, maka akan buruklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati manusia. So dekat sini Nabi memang dia sangat cakna berkaitan dengan bagaimana peranan hati ini dalam mengubah cara kita berfikir, cara kita melihat sesuatu perkara, cara kita menentukan apa baik dan buruk dalam kehidupan. Hati yang keras, hati yang buruk, daging tu adalah buruk. Bila benda tu buruk, dia automatically menyebabkan fikiran kita nampak benda yang buruk, dan apa yang kita nampak sekeliling kita adalah perkara yang buruk. Itu menjadi yalah, benda yang baik dia nampak buruk, buruk jadi baik. Itulah kesan daripada hati yang kotor. Tapi hati yang bersih, dia akan menghasilkan cara fikir yang baik. Dia akan menyebabkan kita nampak sesuatu perkara itu dengan baiklah. Dapat tentukan baik itu adalah baik, buruk itu adalah buruk.
dan dia akan menyebabkan tubuh badan kita senang untuk bekerja ke arah kebaikan dan menyebabkan kita untuk menghindarkan, kita rasa macam jijik kalau kita buat dosa itu. Tadi abang baru habis kenapa salah satu sebab lah kenapa hari ni start pukul 10 dan abang tengah consider okey tak sebenarnya kalau start pukul 10 ni bagi korang? Tak tahulah kan, tapi sebab sekarang ni setiap hari Rabu abang ada macam ada kelas pengajian hadis kejap kan, antara 9 ke 10. Hadis yang abang lalui tadi dalam kelas tadi, dia cerita berkaitan dengan sifat orang yang beriman ni guys. Sifat orang yang beriman ni dia akan sensitif tau terhadap perkara-perkara yang dosa ni. Lagi sensitif kita terhadap perkara-perkara yang dosa ini, lagi tinggilah imannya. In other words, kalau kita tengok dalam hadis ni sendiri, Nabi sedang bercerita bagaimana kita sendiri, kenapa kita rasa macam dosa tu kelihatan indah pada pandangan kita dan kita rasa macam berat untuk melakukan kebaikan, berat untuk kita nak taat perintah Allah. Periksa balik hati kita. Periksa balik, renungkan hati aku ni macam mana sebenarnya kan. Dalam keadaan yang okey tak okey sebenarnya. Sebab sekarang ni aku dah tengok benda yang buruk ni benda jadi best pula. Nak buat benda baik dia jadi macam berat pula, jadi malas pula, rasa macam beban pula. Ada something wrong dengan hati kita. Okay. Dan akhir sekali lah benda yang nak cerita dalam sesi ni adalah bagaimana sebenarnya kita nak merawat hati tu kan. Macam mana kita nak rawat hati kita untuk kita supaya kita nampak benda yang betul tak ada betul dan benda yang jahat tu adalah jahat lah kan. So kunci dia sebenarnya adalah pada ayat-ayat yang kita bacakan tadi lah. Alright. Itu pada ayat 74. Alright. Ayat ke-74 berbunyi macam mana tadi? Kita tengok ayat 74 tadi. Kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu. Nak katanya setelah ditunjukkan pelbagai pemukjizat, mereka tetap lagi ingkar kan. Ada orang pada hari ini dia merasakan apa? Oh, tak apalah, kita tunggu Imam Mahdi lah, barulah aku akan jadi join antara orang-orang yang beriman, akan ikut bersungguh-sungguh kan. Kita nak tunggu benda-benda macam tu kan. Tapi sebenarnya adalah betulkah kita akan bersedia dengan hati yang sihat, hati yang bersih ketika itu untuk aku ikut kan. Silap-silap kita jadi pengikut Dajjal disebabkan kita punya hati tu kotor, tak nampak benda baik tu adalah baik dan benda buruk tu adalah buruk. Tambah-tambah lagi kita, kalau korang cakna lah kalau pasal fitnah Dajjal ni, Dajjal ni akan kelirukan kita kan. Dia akan kelirukan kita, benda yang baik tu jadi jahat kan, dan benda jahat tu kelihatan baik. So dia memang memerlukan fasa-fasa akhir zaman, fasa-fasa kita sekarang guys, memang memerlukan persediaan hati yang kental, yang bersih, supaya kita dapat betul-betul kenal pasti apa yang baik itu baik dan buruk itu adalah buruk. Okay, so dalam ayat ni dia kata hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada terpancar dan mengalir air sungai daripadanya, dan ada pula di antaranya yang pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah, sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Ayat ni sedang ceritakan kepada kita guys, bahawa seberat mana pun, sekeras mana pun hati kita, sejauh mana yang kita telah melakukan, disebabkan hati yang keras tu, kita lakukan dosa, kita telah melakukan pelbagai kejahatan, Allah SWT meletakkan harapan bahawa hati yang keras pun akan adanya air yang akan terpancar daripada hati yang keras itu. Akan adanya air yang terpancar yang akan menyebabkan batu tu pecah dan air mengalir dengan sangat-sangat deras keluar daripada batu yang terpecah itu kan. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa hati ni pada asalnya memang dia akan mengikut fitrah, itu sukakan kebaikan. Okay? Macam mana kita nak pastikan hati kita tu dapat jadi macam hati macam ni kan? Walaupun dah keras membatu, tapi ada lagi air yang terus terpancar mengalir keluar daripada batu-batu tu, sehingga ke tahap kita memang jadi golongan yang ketiga ni lah yang Allah sebut last sekali tu kan. Ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Okay, so jawapan dia untuk ayat ini sebenarnya ada dalam surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr, kalau kita tengok sesama surah Al-Hashr, surah yang ke-59. Kalau siapa pernah dengar ayat dia, walau anzalna macam mana ayat tu? Siapa boleh bantu? Walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu Masya-Allah. khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mantap. Pada ayat ke berapa Bukan surah Al-Hashr.
Betul lah. Ni ayat 21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Ayat ini menceritakan kalau batu ini, sekeras-keras batu adalah batu yang akhirnya membentuk sebagai gunung. Tapi gunung pun boleh terpecah apabila apa yang turun kepada gunung tu, guys? Apa yang turun? Al-Quran. Al-Quran tu turun. Walau anna macam mana bunyi dia? Walau anzalna macam mana bunyi dia? Lau anzalna hadzal Quran. Bila mana diturunkan Al-Quran pada gunung, gunung boleh terpecah. Maka bila Al-Quran itu turun dalam hati kita, bila Al-Quran ini akhirnya yang kita bacakan, ayat ini yang kita selalu tadabburkan, Al-Quran ini yang kita selalu hayati, maka dia akan mensucikan hati-hati kita. Sebab tu guys, setiap hari YQC ni mustahil lah kalau nak buat setiap hari kan. Gila apa kan. Ini pun seminggu sekali pun berapa kerat je join. Tapi subhanallah, good job guys. Inilah usaha-usaha yang kita niatkan, moga-moga peringatan-peringatan yang kita kongsikan bersama asal banyak pecah ni suara malam ni. Perkongsian kita share bersama ni menyebabkan kita sedar dalam realiti kita sekarang kan. Iaitu adakah aku hari ni melihat perkara yang buruk ni benda yang indah, benda yang best. Dan adakah aku melihat benda yang baik ni, benda yang menyuruh kita untuk kita taat pada Allah ni benda yang memberatkan. Maka periksalah balik hati. Periksa balik hati dan lakukanlah usaha-usaha untuk kita nak mensucikan, untuk membersihkan hati kita kembali dengan cara Al-Quran. Guys, kita nak menuju Ramadan, bulan Al-Quran. Lakukan persediaan sekarang. Tahu tak berapa hari lagi nak tuju Ramadan? Korang dah ada follow countdown Ramadan? Agak berapa hari lagi? Sedar tak sedar, kurang daripada 40 hari lagi. 40 hari tu kurang lebih sebulan lah kalau kita boleh katakan kan. So persiapkan hati kita. Persiapkan hati kita supaya kita tak jadi antara orang-orang yang baru nak masuk gear 1 waktu awal bulan Ramadan kan. Tapi kita dah start engine mula pada bulan Rejab ni, masuk Syakban, dan kita dapat pecut laju lah. Dengan hati yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai habit setiap hari. Baca, faham dan kemudian dia hayati dan dia beramal. Maka dengan itulah hati kita jadi antara orang-orang hati-hati yang celik tentang apa yang baik dalam kehidupan, apa yang buruk dalam kehidupan, dan dia menggerakkan kita. Dia bukan sekadar kita nampak tau, tapi dia menggerakkan. Badan kita akan terasa mudah untuk kita beramal ke arah benda yang baik. Dan kita rasa macam jijik, kita rasa macam kotor, kita rasa malu bila mana kita buat dosa. Itulah hadis dalam yang abang dapat daripada kelas tadi. Iaitu dia kata orang yang beriman ni bila dia akan lihat satu perkara itu, satu berdosa, sekiranya dia akan rasakan dia satu perkara yang mengaibkan bagi diri. Dosa tu adalah satu aib bagi diri dia. Tapi renungkan dalam diri kita, adakah kita rasa macam dosa tu satu aib? Yang kita lakukan adalah satu benda aib atau benda-benda yang normal? Tengoklah generasi kita sekarang kan. Macam sahajat kan, kita tahu kes tu, Masya Allah, kita doakanlah yang terbaik kan untuk diri dia kan. Kita bukan nak jadi penghukum kan. Tapi dia rasa macam tak ada apa-apa dah kan. Rasa macam okey je nak sebut benda tu. Rasa macam tak ada apa-apa. Hati tu tak rasa sensitif terhadap apa yang dikeluarkan kan. Macam tu jugalah dengan contohnya pelakuan zina. Kita dah rasa hari ni pada tahap bertampak-tampak antara lelaki dengan perempuan satu benda normal. Tapi bagi orang-orang yang beriman dia akan rasa sensitif. Nampak je perbualan antara lelaki dan perempuan yang over gila tu dah dia rasa sensitif. Dia dah rasa sejak daripada sebelum berzina, sebelum berzina, step number 1 itu perempuan tu dah mula bagi smiley kat kita dah rasa benda tu sensitif. This is not right. Itulah semakin sensitifnya hati itu dengan dosa, itulah tanda yang sangat baik hati kita adalah hati yang sebenarnya bersih. Dan kalau kita tak sensitif terhadap, kalau kita tengok movie-movie, drama-drama yang ada soft porn, dan kita rasa macam tak apa, biasalah nak buat macam mana movie sekarang macam tu, tak boleh nak buat apa kan. Kita rasa macam tak apa benda tu kan. Itulah tanda-tanda yang mungkin kita nak kena revise balik kan.
Okay, asbab-asbab itulah yang sebenarnya kita tak dapat mengecapi lagi kan kemanisan iman tu sendiri kan. Bukan apa nak kata berasa kemanisan iman tu, tapi trust me on one thing, yang lagi banyak yang kita hindarkan diri kita daripada dosa, lagi banyak yang kita sensitif terhadap perkara-perkara yang kecil yang membawa kepada perkara-perkara dosa yang besar, lagi seronok hati kita. Rasa manis bila mana kita nak buat kebaikan tu. Kita tak rasa bila kita baca Quran ni satu benda yang berat. Kita tak rasa bila kita nak solat ni satu perkara yang menyusahkan. Bangun qiyamul lail tu menjadi dambaan kita. Kenapa qiyamul lail kita rasa susah, kita rasa berat, dia tak ada keindahan langsung. Sebab mungkin adalah disebabkan perkara-perkara yang kita lakukan sebelum kita tidur tu kan, yang kita akhirkan dengan dosa, kita akhirkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Wa'iyadzubillah. Tapi cukuplah dengan perkongsian ringkas ni kan. Harapnya kita celik satu perkara lah malam ni, iaitu berkaitan dengan hati kita, dan bagaimana hati ini satu perkara yang sangat-sangat penting. Penting untuk kita banyak sebab lah. Penting untuk akhir zaman ini, supaya kita tak jadi antara orang-orang yang yelah melihat perkara buruk tu sebagai baik dan melihat perkara yang baik sebagai buruk. Melihat dosa itu sebagai satu perkara yang menenangkan, dan kita melihat lihat kebaikan ataupun ikut perintah Allah sebagai satu yang membebankan. Dia bermula pada hati yang celik, bermula dengan hati yang bersih. Dan untuk mendapatkan hati yang bersih, lazimi dengan Al-Quran, lazimi dengan zikir. It sounds very vague kan, merasa macam alah zikir. Tapi zikir ni bukan sekadar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca Quran. Tapi benda yang kita sedang buat ni adalah peringatan-peringatan untuk kita ingat pasal Allah Subhanahu Wa Taala. So there you have it guys, berkaitan dengan hati untuk sesi YQC kita pada malam ni. Macam mana, ada apa-apa yang korang nak bincang tak? Ada yang nak berkongsi tak? Apa pendapat korang dengan benda ni malam ni? Terkait tak dengan kehidupan, ataupun ada penambahan tak sekitar isu macam mana kita nak sama-sama kuatkan hati kita ni? Ada tak? Sila Zul. Kadang sebab kita ni dah lama kan, dah lama sangat kita tak rasa bersalah kan. Kita nak hadirkan rasa bersalah, kita cuba pura-pura menangis kan kepada Allah. Sebab saya waktu sekolah, waktu tahu form apa nak pilih triak, banyak buat dosa kan, tahu dosa mana kan. Satu lagi sekolah agama kan, kadang sekolah agama ni bukan semua ikut cara agama kan. Betul kan? So kadang ada orang tu tuding jari kita macam orang beragama kan, tak tegur sana tak tegur sini kan. Kadang bukan tak nak tegur, kadang sebab tahu dalam diri ni salah kan, banyak salah. Faham. Kita kena cuba praktikkan lah. Saya kena cuba praktikkan lagi sekali lah. Nangis subhanallah. Subhanallah. Tak kisah kan kita bangun tahajud setiap hari pun bangun tahajud, tapi kalau dalam semayang tu tak ada rasa macam insaf tu, dia macam tin yang kosong. Yeah. Kita ketuk kan memang bising, tapi tak boleh. Dia macam tak ada makna lah kan. Kita still kena juga buat amal soleh yang banyak kan. Tapi kita cuba dalam setiap amal soleh tu kita buat dalam rasa kita nak insaf dalam diri kan. Sebab dosa ni dia macam bintik-bintik hitam kan kat dalam hati. Betul. Kalau makin lama makin banyak, makin hitam. Jadi sebab tu kita kena selepas kita buat dosa kan, kita terus istighfar. Sebab istighfar ni akan memutihkan balik kan. Dia akan istighfar ni kita meminta ampun kan. Istighfar meminta ampun kepada Allah. Dan satu lagi zikir ni kita mengingati Allah. Zikir ni bukan dalam bentuk subhanallah, alhamdulillah. Zikir ni kita ingat Allah sentiasa, mana-mana kita ingat Allah. Lepas tu ada waktu saya dakwah
sekali dengan geng-geng tabligh kan. Dia cakap buat dalam setiap hari tu 25 kali sehari kita kena dakwah. Tak kisahlah dakwah ke mana-mana. Dakwah ada tengok cermin kita dakwah sendiri. Dakwah kat pokok sebab pokok haiwan ni adalah ciptaan Allah kan. Dia hidup, dia berzikir kepada Allah. 25 kali sehari. Nabi SAW cakap sampaikanlah walaupun Satu ayat. Dan cakap Allah Maha Kuasa, makhluk lain tak ada kuasa. Tentu. Masya Allah. Okay, itu je lah dari saya. Thank you banyak Fazul. Terima kasih sebab tak jumpa-jumpa berkongsi kan. Banyak apa yang Fazul sebutkan. Cuba usahakan untuk nangis. Cubalah untuk menghadirkan hati tu betul-betul merasakan hamba kan. Pada saat dan ketika itulah kita rasa lemah, kita rasa memang nak perlu dipandu tu lah. Air mata tu akan keluar tu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, abang sangat tarik dengan point istighfar tu kan. Hati kita macam bila kita buat dosa akan ada titik hitam kan. Abang suka letakkan analogi macam ni kan. Kalau macam pinggan kita dalam keadaan yang kotor kan. Kotor yang lagi banyak dan dia kekal, atau maksudnya kita biar tinggal dia tak dibersihkan kan. Dia akan jadi lagi susah tak untuk kita berus. Lagi susah kan. Macam tu juga yang dosa yang kita abaikan. Macam kita tak lakukan apa-apa dengan dosa, kita tak sertakan istighfar, dia akan menyebabkan dia lagi susah untuk kita tanggal. Satu, abang sangat setuju dengan apa yang Fazul sebut kan. Bila kita buat dosa, bila mana kita tahu benda satu perkara yang sebenarnya benda tu salah, kita cepat-cepat istighfar, cepat-cepatlah sedar benda tu adalah dosa kan. Sebab itulah yang akan polish balik hati kita sebelum dia kekal kat hati dan menyebabkan susah untuk kita nak tanggalkan. Alright. So itulah kot perkongsian. Tapi mungkin daripada Faris ada apa-apa Faris? Untuk Idham. Kita berempat ini abang rasa kita antara orang yang korang antara orang yang subhanallah selalu ada setiap minggu kan. Satunya tak ada apa Maksudnya tak ada apa yang menghalang untuk kita nak saling berkongsi mungkin. Ke sebab ada rekod tu. InsyaAllah tak ada apa pun. Sama-sama kita je tengok. Tak ada orang pun tengok kita. Ada Faris ada apa Faris? Tak ada bang. Okay. Alright Faris. Idham ada apa Idham? Tak ada. InsyaAllah. Harapnya itulah korang okey tak ada maksudnya okey lah. Tak tahu nak cakap apa. Alright, macam itulah kot pembincangan berkaitan hati. So antara perkara yang kita boleh buat mungkin adalah kita hari ni dapat tahu satu tanda kalau kita hari ni rasa macam senang untuk rasa best ataupun rasa macam berat nak buat solat ke, benda yang mematuhi perintah Allah dan lagi senang untuk kita bermaksiat. Itulah masa yang kita nak kena semak balik hati kita. Bila kita tengok hati kita, benda yang kita kena buat adalah Quran, zikir, istighfar. Benda-benda macam itulah yang akan kembalikan kita untuk melihat dunia dengan kacamata yang betul. Melihat benda yang baik itu adalah baik, benda yang buruk adalah buruk. Okay. So apa yang kita akan lalui dalam YQC ni adalah perkara-perkara yang rejuvenate. Rejuvenate bahasa Inggeris. Maksudnya yang akan sentiasa semak kembali hati. Semak kembali amal-amal kita, semak balik macam mana kita pandang dunia ni. Dan sepanjang sesi YQC tu lah, kalau abang sendiri buat sesi YQC dengan guru abang, satu benda yang kena dengan kehidupan abang, kena dengan apa yang abang lalui, cepat-cepat istighfar. Moga-moga setiap saat yang kita ada dalam sesi YQC, walaupun online ni kan, dia adalah sesi yang sedang menyucikan hati-hati kita kan. Kita keluar daripada sesi YQC ni adalah sesi-sesi yang kita kembali kepada dunia dan melihat dengan kacamata yang betul. Dan sepanjang seminggu yang kita akan tunggu pada minggu depan, akan ada perkara-perkara yang akan mengkotorkan balik hati-hati kita kan. Dan benda ni lah benda yang abang sangat-sangat menantikan sesi-sesi YQC ni bersama dengan guru abang, sebab dia akan kembali bersihkan hati kan. Dan benda ni lah benda kewajipan bagi diri abang yang abang letakkan lah, supaya kita tak nampak dunia ni dengan kacamata yang salah. So harapnya benda ni yang korang sendiri rasakan lah pasal sesi YQC ni. Tak tahu sejauh mana impak dia dekat korang. Tapi harapnya macam tu lah, apa yang abang rasa tu korang juga rasa. Macam mana korang rasa benda tu? Tak tahulah
Tapi itulah harapannya begitulah nak sampai ke peringkat macam tu insyaAllah. So itu je kot untuk sesi hari ni. Alhamdulillah jam pun dah menunjukkan nak dekat pukul 11. Macam mana? Sesuai tak buat pukul 10 macam ni? Kena kekal pukul 9 ataupun dia sebenarnya kena buat hari lain? Macam mana pendapat korang? Tak tahu lah, sebab saya selalu tidur pukul 10. Wow, awalnya ya Allah, bersalahnya Fauzul kalau Fauzul sebut macam tu. Buat pukul 9 lah. Apa yang menyebabkan Fauzul still nak join walaupun dah pukul 11? Hari ni tahu rasa macam unmotivated. Kalau online pun rasa macam pergi tak pergi. Tidur je. Kadang nak buat benda manfaat. Masya Allah. Fauzul sekarang 4-5 kan? Sekarang kan? Kena siapkan ni. Maksudnya tahun nak SPM ni kan. Semoga kuat insyaAllah bila masuk sekolah tu mungkin ada suasana sikit lah kot insyaAllah. Fauzul asrama ke Fauzul? Ke harian? Asrama, alright. Macam mana Faris dengan Idham macam mana? Prefer tak masa-masa macam ni? Ataupun dia kena kekal pukul 9? Saya pukul 10 kadang-kadang dah ngantuk lah. Ni bertambah ngantuk ni. Sorry. Pukul 11 lah. Alright. So Faris prefer pukul 9 lah macam biasa macam tu Bagus lah korang tak tahu kebiasaan umur korang ni adalah orang-orang yang ya tidur lewat malam tapi korang tidur awal bangun awal Masya Allah, tahajud semua. Kadang yang tidur lewat ni dia main game. Saya tak main game. Perform. Masya Allah, ini betul-betul ghurabak lah Fauzul. Orang asing. Teruskan. Idham macam ni Idham? Okey ke masa-masa macam ni bagi Idham? Macam mana? Kurang jelas Idham. Dia macam sekat-sekat. Selalu? Tidur lewat juga. Oh ya ke? Okey lah. So macam tak ada masalah lah timing macam ni Boleh dah. Okey. Sebab abang cerita kat korang kot sebab ni sama kita. Sekejap Okay, kita tutup dulu recording.